السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Ahlan ya Ramadan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumaat terakhir bulan Sya'ban. Merujuk kepada sebuah hadis, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya pada hari terakhir Sya'ban yang bermaksud: wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan yang agung, bulan yang diberkati, bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah jadikan berpuasa padanya sebagai kefarduan, membangunkan malamnya sebagai sunat. Sesiapa yang padanya mendekatkan diri kepadanya dengan satu kebaikan, adalah ia seperti menunaikan kefarduan pada bulan yang lain. Ia adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya syurga, dan bulan menderma harta, dan bulan yang ditambah rezeki orang mukmin. Siapa yang memberi berbuka orang yang berpuasa, ia adalah keampunan kepada dosanya. Ia akan bebas dari api neraka, dan dia dapat pahala seumpamanya tanpa mengurangkan pahala si pelakunya sedikit pun. Riwayat Al-Baihaqi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, banyak hadis yang membicarakan keistimewaan bulan Ramadan, menjelaskan Ramadan bulan dipenjarakan syaitan, dibuka pintu-pintu langit, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Bulan Ramadan juga dibuka pintu-pintu rahmah dan pembebasan daripada neraka. Bulan keampunan kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang membangunkan malamnya, kepada yang bangun mencari Lailatul Qadar. Ramadan juga bulan kesabaran, bulan pemurah dan berkorban, bulan Al-Quran, bulan mendidik kehendak nafsu, dan bulan mendidik akhlak mulia,
bulan risalah Islam, mengerjakan umrah padanya menyamai haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang diperkenankan doa, bulan Lailatul Qadar dan bulan zakat fitrah. Semuanya ini adalah rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala buat hamba-Nya yang benar-benar patuh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, kita hendaklah bergembira menyambut Ramadan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya? Rasulullah meraihkan dengan melihat anak bulan Ramadan pada akhir bulan Sya'ban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan, yakni Ramadan, dan berbukalah, yakni hari raya, dengan melihat anak bulan Syawal. Jika samar ke atas kamu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari." Riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak berpuasa sebelum Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bermaksud, "Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari, tidak juga 2 hari, melainkan orang yang membiasakan puasa, maka hendaklah ia berpuasa." Muttafaqun alaih. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada tahun ini marilah kita berpuasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan puasa dengan berniat berpuasa. Hafsah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud, "Sesiapa yang tidak berniat pada waktu malam berpuasa, maka tidak ada puasa baginya." Riwayat An-Nasa'i. Kebanyakan ulama menggalakkan kita agar berniat puasa untuk sebulan Ramadan di samping berniat pada setiap malamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Antaranya makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salman bin Amir radhiyallahu anhu bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, "Apabila salah seorang di antara kamu berbuka puasa, maka berbukalah dengan buah tamar, kerana sesungguhnya ia mempunyai keberkatan. Sekiranya kamu tidak mendapatinya, maka berbukalah dengan air, kerana sesungguhnya air itu suci." Riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan menggauli isteri-isteri baginda. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187 bermaksud, "Sesungguhnya dihalalkan kepada kamu pada malam berpuasa menggauli isteri-isteri kamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandakan amalan pada 10 malam terakhir, dan sebuah hadis bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk dalam 10 hari terakhir Ramadan, membangunkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarganya dan mengetatkan kainnya, yakni tidak bersetubuh. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, di antara akhlak orang yang berpuasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galakkan adalah sebagaimana yang dinyatakan melalui sabdanya, bermaksud, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum sahaja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Apabila ada seorang yang mencelamu atau mengatakan engkau jahil, katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa. Riwayat Muslim.
Baginda juga banyak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, dan baginda mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali di hadapan Jibril alaihi salam. Baginda SAW juga sangat pemurah, menghulurkan derma dan sedekahkan ketika dalam bulan Ramadan. Dalam satu hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa adalah Rasulullah SAW sangat pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya, dan adalah baginda SAW sangat pemurah daripada angin ladu. Muttafaqun alaih. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan puasa yang berkualiti, maka kita hendaklah melakukan beberapa perkara penting, iaitu bermula pada malam pertama Ramadan, tunaikanlah solat tarawih berjemaah, bersahur, solat subuh, menahan diri daripada makan dan minum serta segala perkara yang membatalkan puasa, serta menjauhkan diri daripada perbuatan makruh dan haram. Selain itu juga istiqamahlah untuk menunaikan solat sunat tarawih pada setiap malam, terutama 10 terakhir Ramadan, dengan memperbanyakkan iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Banyakkan berdoa di waktu berbuka, banyakkan bertaubat, lakukan amal kebajikan serta menjauhi segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah melahirkan kegembiraan menjelang ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak, yang merupakan bulan tarbiyah dan bulan yang penuh kebaikan serta ganjaran yang berlipat ganda. Kedua, umat Islam hendaklah mencontohi Rasulullah SAW ketika menyambut Ramadan dan melaksanakan puasa dengan berpada ketika berbuka dan bersahur, bahkan melebihkan dalam beribadah. Ketiga, Ramadan sebagai medan yang mendidik hawa nafsu, maka janganlah jadikan satu bulan Ramadan yang penuh dengan kehendak makan dan minum sahaja, mengikut hawa nafsu akibat lapar dan dahaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.